Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, hari ini kita berkodara sekali lagi. Ya, betul. Bersama saya dan Encik Afiq kita. Ya, betul Cik Lokman. Hari ini kita dah sampai ke episod ke-6 Moreh Ilmu hanya di Kalam TV. Episod ke-6 dah sekarang Sudah ni. episod ke-6. Maknanya 1, 2, 3 dah lepas. Dah lepas. So hari ini episod yang ke-6. Yes. Di bulan Ramadan yang mulia kita dibawakan khas. Kita punya Moreh Ilmu. Ya. Biasa bila malam-malam ni lepas mayang tarawih ni kita ada Moreh. Tapi sebab PKP ni kita hidangkan satu benda yang paling baik Afiq iaitu Moreh Ilmu. Kita makan santapan rohani. Jadi adik-adik kalau nak tengok kita hari ni bergaya kacak Abang Afiq dan saya hari ni kita pakai baju Moreh Ilmu. Jadi kepada adik-adik siapa yang berminat untuk dapatkan satu baju yang cantik macam kami ni, baju Moreh Ilmu. Berapa macam mana Afiq? Macam mana nak order tu Afiq? Baju ni sebenarnya eksklusif tau. Kita hanya di Moreh Ilmu saja ada baju ni. Oh, Moreh Ilmu saja. Limited edition. Kalau nak dapatkan hanya RM50 beserta pos. Kalau Sabah Sarawak kita tambah lagi RM5. Yes, jadi selain betul. itu kepada semua usahawan mara ke usahawan lain yang mana yang ingin mengiklankan produk anda di channel Kalam TV. Yes. Betul. Betul. So macam mana nak iklankan tu Afiq? Hanya perlu DM. DM saja. DM saja. Biasa nombor ada DM Kalam TV atau Facebook Kalam TV, DM dan kita akan bagi tahulah lebih lanjut macam mana nak iklankan produk di program Moreh Ilmu ni. Bagus juga dia PM. Maknanya budak-budak yang tengok ni dia akan tengok juga iklan-iklan daripada usahawan-usahawan yang mengiklankan produk mereka di Kalam TV. Yes. Bagus. Selain itu juga kita sebenarnya di Kalam TV ini kita memohon bantuan daripada saudara-saudara usahawan ataupun individu ataupun NGO untuk memberi sumbangan. Sumbangan ikhlas. Berapa pun tak kisah. Tak RM10, kisah. RM20, RM30, RM100 pun tak apa kepada Kalam TV. Untuk apa tu Afiq sebenarnya? Kita ni sebenarnya untuk menggerakkan program kita ni pergi lebih jauh lagi. Biasalah program-program macam ni biasa memerlukan modal. Dan kita perlukan sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan, daripada penonton-penonton semua. Untuk bagi sumbangan ikhlas kepada program Moreh Ilmu ni ataupun di Kalam TV ni. Macam biasa, hanya perlu DM page Kalam TV saja. Berapa nak bagi sumbangan ikhlas untuk kita teruskan program Moreh Ilmu ni? Yes. Program ilmu, siapa yang menyumbang untuk program ilmu ni, Allah akan berikan pahala padanya. Jadi tuan-tuan, kepada siapa yang tengok pada hari ini tentang Moreh Ilmu, episod ke-6, mohon tolong like, share and comment kepada page Kalam TV. Kalau boleh cantik, ada klik button like, share. Kalau yang bagus dia komen lah benda best-best. Komen. Bila mana kita like, orang lain akan tengok. Bila share, orang lain akan tengok. Betul Afiq Jadi tanpa melambatkan waktu, saya ingin menjemput ustaz kita. Tak salah lagi. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Salam tak boleh ustaz. Salam ke Allah. Kita bertepi sekarang. Assalamualaikum ustaz. Duduk ustaz. Allah Rabbi. Allah. Duduk ustaz. Okey, tak baru lepas tarawih tadi ustaz. Baru selesai tadi kat Masjid Taqwa. 28 ustaz. 10 yo. 10 yo. Termasuk tarawih dengan mutir dah tu. Semua yang 3 boleh lah. 3 boleh. Sekali dengan mutir. Tarawih 10, witir 3. Jadi 3 boleh lah. Tak adalah masalah nak buat 10 ke 8 ke 20 tak ada masalah. Dia macam ni, kau nak banyak dia punya pahala buatlah banyak. Tu sangat. Kalau nak bergasak buat nak banyak pahala tu buatlah banyak. Buatlah banyak. Kau borak-borak lupa lah tanya ustaz sihat tak ustaz? Alhamdulillah sihat betul. Tak sihat tak sampai. Tak sampai. Sebelum kita ingin kenal dulu ustaz ni. Ustaz dia. Ustaz namanya apa? Dari mana ni ustaz ni? Dengar saya itulah saya dengan Afiq tahu ustaz daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mak Islam. Tapi dengar cerita nama-nama ni macam Ustaz Amiruddin betul ustaz? Ya betul. Cuba ustaz kenalkan diri sikit ustaz. Okey, assalamualaikum. Terima kasihlah jemput ya. Waalaikumsalam. Nama yang abah bagi marin. Iyalah. Mikir-mikir ngomak kan. Nama Wan Aminuddin Wan Abdullah. Wan Aminuddin sedap nama ya memang usah betul sedap. Memang usah betul sedap. Betul sedap ni kan. Pasal dah macam orang kata poning lah mak abah fikir tu kan. Dia fikir nama yang terbaik. Ya kan. Allah nama pun ambil khalifah. Dia ambil nama tu sempurna dengan Al-Amin gola kepada Nabi. Alhamdulillah. Itu yang hari ni ustaz datang hari ni untuk berkongsi ilmu dengan kita. Ya betul daripada bahagian kaunseling. Bahagian kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Konon tajuk kita bergosak ni. Bergosak ni botol tak botol kita punya kaunseling ni ustaz? Betul insya-Allah. Kita akan tengok dulu macam mana kan. Sebab nak rasakan kita punya tajuk malam ni Afiq kata tadi bergasak kita buat amal ni.
Allah terima tak terima tu, ialah bulan puasa ni kadang-kadang orang ni berkojar. Bila bulan puasa dia jadi lain. Ya, betul. Syaitan dah kena tangkap. Dia kat dunia pun dah tak jadi syaitan dah. Dia bergasak, berilmu, beramal. Ya. Jadi Ustaz sebelum ni tak ada buat. Tak ada. Bulan puasa tiba-tiba buat banyak pula tu. Ya Allah. Lebih daripada selalulah. Lebih Kau daripada sembahyang selalu. memang bagus nak awal waktu, dia tambah dengan tarawih, dia tambah dengan tahajud. Tapi sekarang ni kita nak tanya ustaz lah kan. Ya. Bergasak ni kan, Allah terima tak terima? Allah Rabbi. Siksa ambil Waduh lu tengok sikit sarah dulu. Tapi nanti dulu. Oh tu dulu lalu. Urat lu. Kalau boleh saya nak dengar juga apa Ustaz nak cakap pengenalan untuk tajuk ni Ustaz. Okey. Tajuk kita tadi Ustaz. Macam inilah tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasihlah kan kerana sudi menonton Kalam Ilmu ni ya, iaitu program Morih Ilmu yang dibuat oleh Kalam TV ni. Kan saya pun baru pertama kali dengar ni Kalam TV ni kan pasal apa saya ni Facebook tak ada. Tak ada Facebook tu dah. Lepas ni kena ada Ustaz. Kena like, kena share program kita. Ustaz kata. Tetapi tuan-tuan jangan pula tak ada Facebook. Pada kadang-kadang Facebook tu bukan tak baik tu dah. Kan pokok dia engkau ya sebenarnya kan. Betul. Ya. Pokoknya kita ni kan. Pokoknya kita kan. Facebook tu benda baik ke? Ya betul. Ya tu pulang kepada kita kan. Jadi tajuk hari malam ni sebenarnya bergasak beramal, Allah terima ke? Pasal apa kita tengok sekarang ni mengambil sempena bulan puasa ni ada hadis Nabi yang Nabi ngabah kepada kita kan apa nama ni ramai yang puasa ni. Puasa, bulan puasa kan. Puasa ramai itu tak kira yang tak puasa tu dah. Ni kita kira yang puasa dulu. Kan ramai yang puasa tetapi yang dia dapat ju' wal atash. Apa benda tu? Itu kan bahasa Belanda tu dah. Itu bahasa Arabnya, bahasa Arab. Ingatkan bahasa Jawa kan? Apa maksud dia Ustaz tadi tu Ustaz? Maksudnya itu ialah orang yang berpuasa tetapi mereka ini dapat hanya lapar dan dahaga yo. Ada juga begitu. Ya. Contohnya seharian dia puasa ni kan dari subuh sampai ke maghrib dia dapat lapar dan dahaga yo. Pahala dia tak pek tu dah. Balo tu Ustaz. Balo ni memang usah balo Ya. Sia-sia. Jadi malam ni itulah tajuk yang kita nak kupih tuan-tuan dan puan sekalian supaya nanti bila tajuk ni kita dah kupih masing-masing mempunyai akan satu pemikiran macam ni rupanya kalau nak beramal dan nak pahala dalam amalan tersebut. Betul Ustaz. Jadi Ustaz cakap pasal tajuk ni, pihak production ada menyediakan satu sketsa Ustaz. Yang kita sebut tadi sketsa tu Ustaz. Ataupun satu senario. Okey. Untuk berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni. Okey, boleh kita tengok lah. Kalau tak memuasal tak nak memuasal lagi tu cerita kita tengok seksa ni. Okey, kita tengok seksa. Jom kita tengok seksa. Okey Ustaz Okey, boleh. Tengok seksa. Tayang tengok. Allah 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 Tapi lah kau kat sini cepatlah kita dah kuat apa ni, dah berehat dah. Ni banyak lagi kerja nak buat ni. Tunggu kat atas tau. Allah 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 Allah. A few minutes later. Allah 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 Allah. Pi, ya Allah hari ni. Allah 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 Allah. Hey, Pi. Dah pukul apa ni? Dah setengah jam aku tunggu kat atas ni. Banyak lagi kerja nak buat ni. Sabar. Aku tengah ibadah ni. Kita bulan puasa ni kena banyak ibadah. Allah, Tak payah kejar sangatlah duniawi. Ni penting. Kita beribadah kepada Allah. Aku tak pernah nampak pun kau ibadah bulan puasa ni. Tak apa, sekejap lagi kau pergi dulu. Sekejap lagi aku naik. Betul naik Aku nak sambung sekejap lagi, sikit lagi. Allah, okay. Allah. Okey. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kan, kita dah tengok senario tadi.
kita boleh nampak lah yang kawan kita ni dia terlalu buat banyak sangat ibadah tapi dia lupa tanggungjawab. Kan? Banyak kerja banyak lagi tapi dia nak buat ibadah je, tanggungjawab dia lupakan. Jadi apa pendapat Ustaz tentang situasi yang baru ditayangkan tadi? Ustaz nampak tak sahabat kita ni Ustaz? Osah betul. Osah betul kan. Ustaz satu bukan dua. Umpet dia bukan. Umpet. Sampai golongan. Sampai golongan tak apa dia buat ni. Dia berzikir ke apa kau buat apa tadi? Banyak tasbihnya no. Banyak tasbih? Tasbih saja banyak. Tak, itu kira kau berlakon ke apa tu bulan puasa tu macam mana tu? Director saya follow director. Director, masya-Allah. Saya bertasbih. Okey, tapi sebenarnya nak bagi tahulah sketsa tu Ustaz. Kita tengah live ni di Kalam TV ni. Jadi untuk adik-adik tengok tadi, gasak benda tu bukan saja Afiq berlaku tadi, tapi sebenarnya benda tu realiti berlaku bulan puasa ni Ustaz. Bulan Ramadan ni mesti ramai yang bergasak ni kan. Jadi Ustaz, kita nak tanya Ustaz sikit lah Ustaz kan. Boleh. Daripada sketsa kita tengok tadi Afiq bergasak lah umpet tu Ustaz. Cuba cerita sikit Ustaz. Sampai kawan tu sampai setengah jam datang lagi break tak tahu. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz. Okey, terima kasih kepada Luqman. Cerita benda-benda macam ni marin Nabi pun dah ada peristiwa yang macam ni. Satu hari Nabi lalu ke pagi. Kan, pagi-pagi hari Nabi lalu. Nabi lalu ke masjid. Ke masjid ni. Kan? Tiba-tiba Nabi tengok ramai dalam masjid. Ramailah. Berzikir. Kan ada yang baca Quran. Bagus. Kau baik maksiat tu dah. Sama lah bagai macam api tadi. Tapi tak ada lampek tu dah. Tak ada lampek. Tak ada. Tu tahu mana. Beramal lah. Ya, beramal. Nabi pun tengok, dia ni tak ada anak bini kok. Tak ada anak bini. Jadi Nabi tanya. Nabi masuk kan. Kau ni beramal. Ngobai. Ada baca Quran, ada yang berzikir, ada semua. Kan? Tetapi Nabi kata, kau tak ada anak bini ke? Tengok. Maknanya Nabi nak tanya, apa kau baik sini lama-lama? Ya, sebab kehidupan kita ni sebenarnya kita kena seimbangkan. Wasatiyah lah kira Ustaz. Ya. Seimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Cantik Jangan Ustaz. terlalu. Tak, kalau manjang zikir, bila masa nak cari duit? Betul. Anak kat rumah nak makan. Betul. Nak minum. Nak buka puasa. Nak more. Jangan tuan-tuan. Maknanya Ustaz, nak beribadah dalam Islam ni memang ada. Memang kita utamakan. Tapi kena seimbang. Wasatiyah tadi lah. Dan punya hebatnya Allah bagi kat kita segala perbuatan yang kita buat, termasuk kocok-kocok kita nonggok macam ni bugat-bugat ni, ini ibadah ni. Ini ibadah Ustaz. Ya. Dapat pahala. Dapat pahala. Maknanya kalau orang tengok dapat pahala Ustaz. Kalau orang like share lagi dapat pahala. Like share lagi dapat pahala. Jadi tuan-tuan yang tengok tu bab kata ustaz kita, like share and comment, jangan lupa dapat pahala. Dan butang loceng tu tekan jangan main-main. Subscribe loceng tu lah. Ustaz pun tahu. Percuma. Ya, tak kena bayar, tapi kalau ada ikhlas tu sumbanglah sikit. Kan? Janganlah kau dokut warna tu dah. Betul. Benda ni benda baik. Jadi beramal. Jadi kita tak cerita tadi ustaz yang bergasak tadi. Tak payah nak bergasak, kita like, share and comment pun dapat pahala. Kita berbaliklah ustaz kan kepada kita cerita tadi kan. Nanti kita akan ceritakan lagi pasal kita punya bergasak tapi ustaz. Tapi rasa ustaz dari tadi kita berborak rasa macam tokak dah kering lah. Itulah tu esok pun duduk nunggu kan kuih dah ada air dah ada. Nak makan tokak dah kering. Jadi Fik order lah Fik. Kita order dulu ustaz. Order dulu. Fik panggil sikit awak yang mana tu Fik? Panggil. Allah. Tapi sama yang Fik panggil tu kita berborak lah ustaz. Ya betul lah tu. Tadi saya nak tanya lah ustaz kan. Dalam kita nak beramal dalam bulan puasa ni, ada tak yang dianjurkan oleh Islam atau Nabi sendiri? Jap ustaz. Order dulu ustaz. Ustaz ayah pun ustaz. Saya nak review dah. Dia bagi. Ustaz bagi dulu. Tak apa dah. Tak ada air Nescafe air sini lah. Ya. Ustaz main-main tadi ya. Kan apa-apa tu dah. Ikhlas daripada hati tu. Iya. Nak I miss you satu. Tak boleh bukan. I miss you. Take Oswam satu. Take Oswam. Ngalak kata apa tu. Tengok guys. Sebab tadi dia pegang pet tasbih. Terima kasih Rin Okey, tadi dia bukan tasbih tu yang tadi ustaz. Kita nak tanya sikit ustaz sebelum sampai ni ustaz. Ya, betul. Dalam Islam ni, dalam bulan puasa lah khususnya. Ya. Bagaimanakah ibadah yang dituntut ustaz? Boleh kongsi ustaz? Dia hebatnya bulan puasa ni. Puasa yang kita puasa pada bulan Ramadan ni, puasa ni tak pernah umat Nabi yang lain puasa. Hanya umat Nabi Muhammad saja diberi oleh Allah khusus kena puasa bulan puasa. Bulan Ramadan ni. Kalau saya tak salah lah ustaz kan, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya sah. Allazina amanu iza
Ya allazina amanu kutiba alaikumus Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. Ustaz cuba uraikan sikit Ustaz sementara Esei rasa kena tukar Ustaz ni. tak ada lah Ustaz. Tak ada, ni ada dah kaki ukat ni Ustaz. Dia orang tulis. Saya tak ada hafal ya Ustaz. Saya cuba Ustaz. Cerita sikit tadi kan. Ya betul. Al-Baqarah 183 cerita pasal bulan puasa ni beribadah tu. Diturunkan khas. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, memang ayat yang dibaca oleh Bro Luqman tadi itu memang betul. Luqman tu. Luqman di up sikit dah Al-Quran. Kan di up sikit. Jadi dia kerana ayat bulan puasa memang famous ayat tu. Memang famous kan. Bulan tak puasa payah nak ingat. Tapi bulan puasa memang apa tu. Pasal apa? Ayat tu kono pada bulan ni. Hari-hari orang dah WhatsApp. Dia ngabar kan, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Kenapa Allah tak guna ya ayyuhan nas, hei manusia? Pasal Allah tahu orang yang beriman dia puasa. Orang yang tak beriman, dia yang yuk punya puasa. Maknanya dia sahur-sahur, tengah hari dia buka periuk. Ya, dah geng plastik sampah. Geng plastik sampah? Oh, bukan plastik hitam kan? Ya, sama lah tu. Sama lah tu. Sama lah tu. Api macam tu. Tak ada, api lain dia tasbih sampai ompet. Beriman. Muka pun 40 malam. 40 malam. Dahsyat. Oh, ya sah waktu anda. Jadi macam itulah Ustaz. Kita ni maknanya Allah dah perintahkan kepada Nabi untuk merintahkan kepada kita semua ni. Untuk puasa di bulan Ramadan. Mewajibkan. Mewajibkan. Ayat dia untuk difardukan. Fardu tu wajib maknanya. Makna kalau tak puasa jadi macam mana Ustaz? Tak puasa maknanya berdosa. Tak puasa berdosa. Ya, bulan Ramadan. Kalau puasa Allah bagi ganjaran pahala yang besar. Dan Allah janjikan bulan Ramadan ini pahala dan yang bagi. Allah Akbar. Sampai dah Ustaz. Itu Ustaz. Dia betul-betul I love you. Ni I love you tadi Ustaz. I miss you. Yang ni bukan I miss you tadi orang yang beriman tadi 4 tasbih tu Ustaz. 4 tasbih tu dia. Terima kasih ya. Terima kasih dik ya. Allah dapat rezeki ni Ustaz. Baru borak-borak ilmu datang ni rezeki. Baru botol ni Jadi Ustaz kita saja nak borak lah sebelum Ustaz kita nak rehat-rehat ke apa kan Fik kan. Tadi kita dah cerita pasal difardukan tentang puasa. Tapi saya ada juga dua surah kan macam inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nak cerita juga tu. Yang kedua syahrul ramadan allazi unzila fihi Quran. Diturunkan Quran. Jadi kan Ustaz dalam konteks kita nak beramal tu Ustaz, dalam puasa ni nak bergasak ke atau kita nak man-man Ustaz? Kau nak bergasak? Tadi kata jangan bergasak. Allah terima tak terima? Pasal bulan puasa inilah bulan yang kita nak raih pahala. Kenapa? Sebab dalam puasa ni dijanjikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bayangkanlah satu hari kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kau dapat. Kau dapat insya-Allah dapat. Kono positif. Yes. Kono kita kena usaha. Memang. Yo, nak bergasak. Nak minum pun kono usaha. Kena usaha perlu tengok tak bangun kenyang tu dah. Betul. Kan ke bulu kita kan. Jadi oleh kerana itu makanya kita akan gunakan kesempatan ini untuk menggunakan bergasak tersebut dalam bulan ini. Okey, Ustaz, terima kasih. Pak Ustaz macam nak banyak lagi tapi kita mau juga. Okey, kita minum jap sebab air ni pun takut air cair Ustaz. Betul. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan di rumah sana, stay tune, teruskan menonton Kalam TV. Jangan ke mana-mana, dapatkan ilmu bersama kami. Jadi kita lihat Ustaz dulu. Assalamualaikum, kita jumpa lagi segmen kedua. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
So Baitul Mal terdiri daripada dua kosakata Arab, iaitu bait, rumah, dan mal, harta. So Baitul Mal ni kalau ikut istilah contemporary adalah satu tempat perbendaharaan negara ataupun Kementerian Kewangan. So sejarah Baitul Mal bermulanya pada zaman Rasulullah tetapi secara tidak formal. So selepas daripada zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, ketika itu Baitul Mal ni diwujudkan di bawah satu diwan. Diwan ni maksudnya pusat. Maka Baitul Mal secara officialnya, secara rasminya bermula pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. So dalam konsep negara Malaysia, Baitul Mal berada di setiap negeri-negeri yang ada dalam Malaysia. Khususnya di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang mana diperuntukkan di bawah peruntukan undang-undang, enactment dan juga akta. So Baitul Mal ni dia berperanan untuk mengumpul harta-harta orang Islam, sama ada zakat, wakaf ataupun emas, perak dan segala harta, maka dikumpulkan, dilaburkan dan juga digunakan untuk kebajikan. Kebajikan ni saya pecahkan kepada beberapa, iaitu yang pertama pendidikan, kepada sosial, kepada infrastruktur dan juga kepada kesihatan. Maka kalau kita lihat berkaitan dengan Baitul Mal, dia ada tempat untuk orang bayar zakat dan tempat untuk orang memberi wakaf dan juga sumber am. Dan Baitul Mal juga kita nampak adalah sebagai satu tempat untuk kita mengagihkan segala harta orang Islam yang telah dikumpulkan kepada yang memerlukan. Saya bagi contoh. Untuk golongan dalam kategori sosial ataupun kebajikan, yang ini kita letakkan kepada 8 asnaf yang menerima zakat khususnya. Antaranya zakat kepada fakir, kepada miskin, kepada mu'alaf, kepada ibnu sabil, kepada gharimin dan sebagainya. Seterusnya kepada pendidikan yang mana diberikan sumbangan dan juga peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Seterusnya kepada kesihatan yang mana kita wujudkan bantuan-bantuan kesihatan yang mana dipohon oleh orang Islam, dan infrastruktur. Infrastruktur ni kita boleh nampak seperti terbinanya masjid, terbinanya surau, terbinanya madrasah. Semuanya adalah hasil daripada sumbangan ataupun peruntukan daripada Baitul Mal. Dan bagi kita, saya nak tekankan kepada masyarakat di Malaysia khususnya, kita selalu nampak orang susah, selalu nampak orang yang memerlukan. Tetapi kadang-kadang yang susah dan memerlukan dia malu untuk datang untuk memohon bantuan. Maka peranan kita yang ada pada hari ini, kita sama-sama kalau kita nampak mereka yang susah, mereka yang daif dan nampak memerlukan, kita bersama-sama melaporkan kepada pihak Baitul Mal. Sebab apa? Sebab pihak Baitul Mal tak pernah menghalang setiap orang untuk memohon. Memohon ni dia ada dua, sama ada permohonan tu diterima ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya kalau cukup syarat, cukup ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal, pasti akan diberi bantuan. Dan sebab tu kita gunakan kuasa viral bukan untuk kita mengeji Baitul Mal, tetapi untuk kita membantu orang-orang yang kita nampak sendiri dengan mata kepala kita mereka memerlukan bantuan. Alhamdulillah Ustaz. Sodak TO ni tadi. Sah waktu. TO, I miss you, Fik. Kau miss TO, I tak ada apa-apa tadi. I love you, I miss you. Manis. Manis. Manis macam budak yang hantar tadi. Allah Rabbi. Sebelum kita ke segmen yang cantik ni, jawab ni Ustaz, saya nak cerita pada semua yang tengok hari ni. Jadi tuan-tuan, kita nak khabarkan ni elok ni. Tuan-tuan sekarang ni tengok secara live di Kalam TV. Program Moreh Ilmu untuk sudut ke-6, episod ke-6. Jadi kita ni sebenarnya bersiaran langsung daripada restoran tingkap di Serban Plaza. Betul ataupun lebih kali bangunan Amara Ustaz. Bangunan Amara. Betul. Bangunan Amara. Dulu dia warna kuning, sekarang dah warna putih. Jadi kepada semua penonton yang ada tengok hari ini, kalaulah tuan-tuan nak mendapatkan produk-produk usahawan Mara yang terbaik,
boleh datang kat sini dah sebelum bazar. Macam-macam ada kedai kat sini. Ada pelbagai kedai yang boleh mendapatkan perkhidmatan atau produk-produk usahawan kita yang terbaik. Betul ni? Betul. Jadi untuk bagi tahu pada kawan-kawan semua, tuan-tuan puan-puan yang tengok cerita bicara ilmu hari ini, Moreh Ilmu hari ini, untuk tolong share. Betul Fi. Tolong komen. Yes. Tolong like. Kerana kita nak bagi lebih ramai orang tahu program Moreh Ilmu ni. Sebabnya tolong komen soalan-soalan. Sebabnya di segmen ketiga kita ada sesi soal jawab bersama penonton. Maknanya tuan-tuan puan-puan dekat rumah ni Ustaz Ya. kasih baik Ustaz. InsyaAllah. Siapa yang tengok online ni dia akan tanya soalan ni Ustaz. Boleh segmen insyaAllah. kedua saya ingat Hafiz ada soalan ni. Kita nak gasak ilmu daripada Ustaz ni. Boleh insyaAllah. Tapi untuk tuan-tuan di rumah minta tolong di komen, ruangan komen tu tolong letak soalan yang ditanyakan untuk segmen seterusnya. Ustaz kalau bersedia. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau tanya apa-apa, kalau amalan bulan Lailatul Qadar ke Allah pulang Rabbi. Ustaz kan? Ya boleh. Tak ada Jadi hal tu Fik, dah. kita sebenarnya kita dah promote tadi baju jangan lupa promote Fik. Baju ni. Cuba Baju promote. Moreh Ilmu live hanya di Kalam TV. Maknanya- Siapa-siapa yang berminat, DM page kami. DM dia senang. Harga dia? Harga dia RM50 tuan-tuan. Termasuk RM5 untuk postage. Kalau di Sabah dan Sabah dan Sarawak. Sarawak. Jadi kalau nak dapat baju yang cantik macam tadi, nampak segak macam Afiq dengan saya, Ustaz kena order lah Ustaz. Ustaz kena tanya pada Afiq sebab ni segmen dia ni. Kawan, kita boleh bagi dan iklankan untuk program yang baik ni. Kau pakai baju ni orang tengok dapat ilmu, dapat pahala, tuan-tuan dapat. Curi-curi pahala Ustaz. Betul Ya, Ustaz, betul. Jadi tuan-tuan saya nak cakap sekali lagi sebelum kita masuk segmen ni kepada NGO yang mana yang melakukan kerja-kerja amal ke apa, kita boleh buat poster untuk tuan-tuan. Free, secara percuma. Percuma, ya Fik secara percuma Oh, Ustaz. ya, Yang Ustaz, ini sebenarnya betul. Kalam TV ni satu organisasi yang bagus Ustaz. Dia tolong NGO buat poster untuk mengiklankan produk dia ataupun perkhidmatan mereka. Cuma perlu DM saja pada Kalam TV. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Free of charge. Free of charge. Masya Jadi Allah. kita minum sekejap Ustaz sebelum kita sama soalan. Ya, boleh Ustaz? boleh, Ustaz tak nak ada minum hal dulu tak Ustaz? Soalan ni macam-macam ni Ustaz. Oh tu kau. Saya minum dulu. Lepas hangap tu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi Fik, tanpa melengah masa. Minum pun dah. Minum pun dah. Okey Ustaz, kita pergi kepada soalan pertama. Soalan Boleh, pertama, Ustaz. insyaAllah. Okay, ready Ustaz Berpuluh tak berpuluh ni Ustaz? Oh, ya. Boleh tak hai? Okey Fik, soalan pertama. Fik. Soalan pertama dia ni, apakah perkara yang menyebabkan kita punya ibadah tidak diterima? Allah. Kita bergasak buat itu ini, Allah. bergasak buat itu ini tapi tidak diterima. Apakah yang menyebabkan ibadah itu tak diterima Ustaz? Allah. Yang Ustaz cakap tadi lah, lapar dan dahaga saja. Kenapa dan Okey Ustaz. Okey, terima kasih kepada Bro Hafiz kita. Allah. Kadang-kadang kita risau kan dalam kita beramal, kita ingat kita dah beramal tu dah okey. Oh. Kan? Betul. Dah Allah terima. Oh, betul. Sebab hak untuk menerima amalan ni hak eksklusif Allah. Allah saja yang boleh terima amalan ini. Ya, jadi kita pun tak tahu Allah terima ke tidak. Dan kita pun tak tahu amalan mana yang kita buat Betul. yang Allah terima. Kadang-kadang kita buat banyak. Betul. Kan bila tengok kat buku Allah misalnya, kan kosong. Kosong. Kosong, Kau tadi kosong. tasbih ompet tu kosong. Oh. Macam lagu Najwa kosong, Ya. kosong. Ya, tak ada. Kadang-kadang kan bagi minum anjing lepas yo. Betul Ustaz. Nampak? Ada kisah tu Ya, kisah tu. Ha. Kan sikit yo. Ha. Ambil kasutnya, masuk dalam telaga, angkat buai, bagi minum air, ke anjing pula tu. Tapi pahlung ai bodang. Besar. Sebab dia tu tolong anjing. Ya. Allah bagi dia syurga. Ya. Tapi berbalik pada saudara kita. Tapi makanya kita tak tahulah ke yang mana satu amalan. Oleh kerana itu makanya kan kadang-kadang kita risau bila kita buat amalan ini Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima? Ini dia tuan-tuan. Nah, tuan-tuan kena stay tune tuan-tuan sampai habis tak tahu. Jangan beranjak. Jangan beranjak, jangan nonggok. Nonggok duduk di lindas ontok sini. Okey. Yang pertama, jom kita. Yang pertama, orang itu beramal sah. Makna lengkap semua. Dia punya apa syarat apa semua. Ikut tertib Ustaz. Ya. Dan tapi Allah tak terima. Ya. Ai, Terima juga. kenapa? Dah lengkap semua habis semua tapi Allah tak Allah tak terima. Buat semua. Ya, tak dibuka puasa. Tasbih banyak Kan? banyak, Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima? Kita punya la ilaha illallah. Sebab Ya. dia ada dalam diri dia waktu dia buat amalan tu dia ada riak. Dia ada sum'ah. Allah. Sabar, nanti apa bondo ni nak abah tu. Kan dia ada dia punya sombong. Dia ada dia punya takabur dan dia ada punya orang pilah ngabah jaba.
Jobor tu Ustaz. Ni nak berprosikan pasal orang ke-9. Jobor tu apa? Sombong lah. Sombong. Jadi apabila kita buat ibadah dalam keadaan sebegini, kan kita nak pergi sembahyang tarawih ni. Ya Allah. Kan sebelum isyak dah keluar. Mandang rumah orang sebelah. Golap. Macam tahun marin juga. Memang golap masa harapan. Golap. Pasal apa memang tak lepas pun dia tak datang sajid surau tu dah. Tahun ni pun golap. Tapi dia nak ngobar yang dia ni poi, dia hina orang sebelah. Dia konon dia baguslah dia poi. Orang lain dah tidur. Allah. Jadi apa masalah penyakit hati dia Ustaz? Itu yang nama merasa diri hebat. Allah. Apa dia tu? Riak. Riak makna aku yang poi. Oh, tu lah tadi tu. Riak ni adalah hendak menunjukkan yang aku poi. Kan? Tetapi kalau Sum'ah nak cerita ke orang. Dia buat baik dia cerita. Ya, kau nampak tak? Jiran aku Sualah tu. Nampak? Tak dah sampai kan? Tapi aku hari-hari sampai. Apa cakap macam tu? La ilaha illallah. Itu Sum'ah. Beza riak dengan Sum'ah tu dekat-dekat lah. Ya. Tapi ada beza dia. Dia riak ni, dia visual. Nak menampakkan dia beriman bona. Bona. Kok perempuan kan, dia pakai baju telekong kan. Allah Rabbi. Macam lah. Macam kan. Kan sembayang ke rumah. Telekong murah yo. Siap-siap pakai kain batik. Kalau lelaki tak pakai baju pun. Atas pusat yang penting atas pusat. Yo memanglah. Tapi kenapa tak pakai baju? Kenapa pergi surau masjid pakai baju lawa apa? Itu masuk riak tadi. Tuhan lain kau sanun sembah. Dah terkono. Ni dia tuan-tuan. Dah terkono. Kan sedangkan kita Tuhan satu ya. So, kat mana-mana pun itulah Tuhan kita. Ke rumah pun kita sembahyang kita kena pakai baju yang lawa. Ke luar pun kita kena baju lawa. Kenapa ke rumah kita pakai silut, ke luar kita pakai baju lawa. Pakai kurta, baju Melayu jacket. Tapi ke rumah pakai baju pagoda kuyak-kuyak. Kodo. Itu masalah. Allah Rabbi. Iya, riak. Yang Sum'ah tadi tu bila kita korban kat orang lain. Iya, kita habis sembahyang tadi. Sembahyang subuh pagi tadi lah. Kan kalau kita pergi jalan-jalan kan. Kau nampak tak Siman tadi ke surau? Ke masjid. Aku tak nampak lah. Kau nampak? Aku tak nampak tapi aku ada. Aku ada. Nak bagi tu aku tak ada. Ya, itu deh. Tak semangat. Sah tu. Kan? Jobor. Itu bukan mencarut tadi. Okey Ustaz. Saja nak khabar. Ya. Kita ada satu sketsa. Ya. Untuk soalan ni kita simpan je. Ya. Tengok sketsa yang kedua. Boleh okey, boleh tak ada hal tu. Kita tengok pelakon ni orang sama ke tak? Kita tengok. Ubah ke belum? Kan? Okey. Allah Rabbi. Tuan-tuan, teruskan tengok sketsa yang kedua. Stay tune brother. Allah Rabbi. Alright Ustaz. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum bro. Dari tadi bunyi phone mak call tu. Angkatlah. Tak apa. Kita kena bulan Ramadan ni kita kena buat banyak ibadah, buat amal. Sorry ganggu bro. Okey. Tak apa. Okey Ustaz. Macam mana Ustaz? Tadi kita telah tengok satu senario yang seorang ni ibadah, dia tak pedulikan mak dia call, mak dia telefon. Satu lagi dia mengganggu jemaah-jemaah lain untuk buat ibadah sekali. Apa pandangan Ustaz tentang senario tersebut? Okey, itulah tadi sketsa yang dilakonkan. Saya lagi berlakonnya Ustaz. Ya ke tidak? Saya lagi berlakonnya. Kan nanti kita masukkan dalam anugerah. Sketsa tu Ustaz. Saya masih lagi belum jelas tentang soalan yang pertama tadi. Oh, yang tadi tu. Yang kenapa tak diterima tu. Jadi Ustaz tolong ringkaskan jawapan supaya kita cerita pasal seksa. Ya, boleh tak ada hal tu. Yang cantik tu kan? Sebab okey. Tidak menjawab panggilan, mengutamakan ibadah. Tapi kita jawab dulu soalan. Okey.
Jadi alhamdulillah tadi kita dah tengok kan, dah huraikan tentang riak, sombong, sum'ah apa semua tu. Jadi kalau ada benda-benda macam ni bermakna amalan yang kita buat itu walaupun sempurna tapi Allah tak terima. Allah kosong lah Ustaz. Kosong. Maknanya dia dapat lapar dan dahaga. Okey. Yang kedua. Okey. Kan? Allah terima. Allah terima. Makna lengkap Allah terima tetapi di akhirat kelak misalnya sampai ke padang mahsyar. Kan Allah ngabah inilah dia. Kau punya pahala. Kan? Okey, kita pun tengok, kita riang, kita seronok. Uyai rasa botol, pahala den. Misal ni. Banyak ni melambat ni, melampau keluar ni. Kan? Uyai rasa botol kan. Tengok ni tuan-tuan, misalnya Kek Sanun. Kemudian tuan-tuan, tiba-tiba Allah panggil. Ali, mai sini lah. Ambil. Ali ambil. Kita tengok tak kabel-kabel je nak tahu ni. Kita dah seronok besar tadi. Ni pahala kita ni. Ni pahala kita. Allah panggil Ali ambil, Allah panggil Bedah ambil, Ibrahim ambil. Kita pun tanya ke Allah, ya Allah, ni pahala den kan? Tapi tak ada cakap 49 tu dah. Cakap Arab lah tuan-tuan, jangan pula nanti ngobak. Perumpamaan ni cakap 9. Ya, tak bagi faham kan. Kau cakap Arab nanti kan tak faham lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bayangkanlah kita punya tiba-tiba Allah panggil ni. Suruh ambil. Tiba-tiba kita pun tengok habis. Daripada melimpah, habis. Tak ada tinggal sikit kan? Tak ada tinggal sikit. Malaikat datang. Ya Allah, habis. Orang beratur ramai lagi. Alamak. Orang yang beratur nak ambil ni ramai lagi. Tetapi pahala dah habis. Jadi, macam mana ni? Allah kata, ambil keburukan mereka itu, timpakan kepada orang ni. Maknum kat kita. Yang baik ni, pahala ni, selesai. Dah selesai. Bala orang kita ambil. Memang bankrupt lah kira Ustaz. Bankrupt kat sana. Allah. Ustaz, apa cerita tu? Kenapa? Apa cerita tu? Apa cerita tu? Kan? Rupa-rupa Kan? Dia tu buat 3 perkara. 3 perkara. Satu, zalim orang. Zalim pada orang lain. Yang kedua, sebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah. Ya, pastikan yang botol baru sebar. Ya. Tak botol jangan sebar. Jangan sebar. Dan Itu yang ketiga ialah dia ramai mengumpet. Rabui kutumpet tak empok-empok. Mulut mengumpil. Ya. Jadi Allah tanya, kau kena tak tadi yang aku panggil? Semua aku kena ya Allah. Semua orang tu yang kau zalimi, yang kau apa nama ni, yang kau fitnah, yang kau yumpet. Jadi, kerana itu habis. Tuan-tuan dan perempuan, amal pun habis tuan-tuan dan perempuan sekalian. Allah Rabbi. Letih macam tu Ustaz. Kita berasa buat banyak-banyak. Ya. Tasbih punya banyak tu tak guna lah Ustaz. Tak guna. 5-6 buah kat leher pun 3 tak ada guna tu dah. Osah waktu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kan? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada masa tak? Ada. Ada masa tak? Ya, kita kata Ustaz. Ada satu lagi amalan diterima. Tapi Allah padam. Allah ni lagi teruk Ustaz. Dah terima. Allah padam. Pakai liquid paper lah agak air macam kita kalau agak lah. Padam. Padam. Kenapa dia padam? Kita tanya. Kenapa padam? Rupa-rupa kita buat amalan Omar mengungkit. Mengungkit tuan-tuan, jangan diungkit tuan-tuan. Maknanya kalau kita dah buat baik, kita cerita dengan orang lain. Katakanlah kahwin dia kahwin 40 tahun. Kan kahwin 40 tahun ni. Kan dia pun bergaduh dengan rumah dia. Allah. Dengan lelaki dia bergaduh. Kan dia ngobar ke lelaki bang. Bang tengok tak kereta bawah tu berbiji? Ada 3. Agak-agak bang tu kereta tu siapa boli? Allah. Yalah kau lah boli dan mana ada duit. Tahu tak apa? Mungkin. Habis 40 tahun punya kahwin tu. Dek kerana itu mengungkit. Habis. Uyuk. Ramai orang tak tahu tu Ustaz. Ramai tak tahu. Ya, kau nampak tak onding tu sajid tu? Kan? Todoh kan? Ya. Sing yang bagi duit tu. Habis. Itulah Allah padam. Jelas. Kadang-kadang kitanya mulut ni tak terjaga Allah Ustaz. Rabbi. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita nampak macam botol, rupa tak botol. Itu tak betul Ustaz. Ya, ini yang bahaya ni tuan-tuan. Ini yang bahaya yang kita tekan bawa tajuk ni pasal kita nak ngobar supaya bulan Ramadan ni kita buat botol-botol yang botol, bukan yang botol nampak botol tapi tak botol. Tak betul. Baik Ustaz. Nampak tak? Nampak. Itu dah. Tiga perkara tadi kita dah bincangkan. Sebelum kita nak berehat ni Ustaz, sebenarnya masa mencemburu sangat Ustaz. Ya Allah. Cepat ni Fik. Tadi kita dah cerita pasal seksa. Orang dah tengok. Yang pertama tadi dia gila. Yang kedua ni kawan dia dah gila bukan tasbih. Tapi nak cerita dalam cerita tu,
dia pegang tasbih ni bagus Ustaz. Mak telefon. Ekor banyak kali tak angkat. Tak angkat Ustaz. Teringat zaman kisah Rasulullah yang mana solat sunat. Dia tak menyahut, ibu dia panggil. Ya, apa tu cerita? Cuba kaitkan Ustaz. Nama Juraish. Nama tu Juraish. Okey, Ustaz. Juraish ni Juraish adalah kan? seorang ahli ibadah. Memang dia ramai beribadah. Kan, beribadah, mak datang. Yang, oi Jang. Panggil macam itulah kau kita orang sembilan. Kan, anak lelaki kan. Panggil. Dia pun semayang tak pek dia jawab tu dah pasal tengah semayang ni. Kusuk lah. Kusuk lah kira kan. Bila dah habis dia pun keluar tengok mak dah tak ada. Kan, kojak lagi semayang dia sambung. Kan, dia sambung datang lagi mak Yang, Jang, tak ada. Allah senyap fokus Allah. Yo. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah nak uji dia dengan satu kumpulan jahat telah ngupah seorang pelacur. Bagi duit kat pelacur, kau pergi rumah si Juraish tu, kau goda dia. Aku nak tengok macam mana. Orang tu pun pergi, yang pelacur ni pergi. Kan, ringkas saja tu pasal waktu tak ada ni. Kan, pergi kan. Nak digoda tapi tak tergoda tuan-tuan. Juraish ahli ibadah. Tak tergoda. Kan sampai perempuan tu apa? Aku tak tahu kau ni orang, kau melekat. Keluar perempuan tu, dia nak pulang duit, dah rugi ni. Jadi dia tengok seorang lelaki ada kat luar tengah berkabun, tukang kabun lah. Kan, dia berzina dengan kabun tu, dengan kabun tu. 9 bulan 10 hari, keluar baby. Beranak lah. Beranak dibawa baby tu ke rumah Juraish. Dipanggil orang kampung, ni baby Juraish tengok apa? Dia kobarkan tu, dia baby. Ya. Tuan-tuan dan puan, orang kampung bongih marah. Dia kotok, dia bodok, dia belasah ni, habis diruntuhkan habis semua, menyebabkan dia jadi terseksa. Barulah pada waktu tersebut Allah telah keluarkan satu karamah, iaitu baby tu boleh bercakap. Dalam dunia ni baby 3 bercakap. Satu baby yang Juraish tu, yang kedua Nabi Isa. Kan, yang ketiga anak kepada Masyitah, Firaun. 3 baby bercakap, tapi ilmu kau ni kan. Kan. Jadi kan baby tu bercakap, ngobak Juraish bukan abahku. Juraish ini abahku dah tukang kabun tu. Tapi nak ngobak dia ni beribadah. Tapi mak panggil tak dihiraukan. Tuan-tuan dan puan, ini saya nak pesan. Dan kalau kita semayang sunat, mak panggil Allahu Akbar. Jangan, berhenti. Tinggal solat. Pergi tengok mak nak apa. Mak duduk. Ya. Kalau semayang sunat. Semayang wajib jangan buat macam tu ya. Semayang lohor. Ya, tak ada di break. Tinggalkan zikir tu jawab. Sebenar macam tu. Ya, sebenar macam tu. Lebih utama dari yang utama. Ya, betul tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Itulah dia. Kita dah sampaikan, kita dah cerita pasal soalan tadi. Ya. Ada 3 petanda kenapa amalan kita tolak. Ya. 3 tu penting Fik. Bukan tasbih ompek tu, tapi 3 tu kita kena jauhkan diri. Ya, betul. Supaya amalan kita ni diterima. Ya. Dan kita ungkaikan sikit tadi tu, yang ada lebih utama daripada yang utama, kita utamakan yang itu. Ya, betul. Jadi Ustaz, kita sekarang ni nak berehat. Ya, kita rehat. Dah panjang kita berberat ni. Sudah. Jadi, okay, Ustaz, sebelum saya rehat, saya nak khabarkan kepada tuan-tuan, kita masih lagi dalam segmen More Ilmu yang dibawakan khas daripada Kalam TV. Jadi tuan-tuan jangan lupa like, share and comment. Kita share kita punya pahala kepada orang lain. Jadi tuan-tuan di rumah, stay tune. Kita akan ke segmen yang seterusnya bersama soal jawab dengan orang di rumah. Jadi tuan-tuan di rumah, jangan lupa soalan. Komen di ruangan komen soal-soal yang mungkin Ustaz boleh jawab. Ya, insya-Allah. Bagi soalan macam mana susah pun insya-Allah. Allah Rabbi. Ya, insya-Allah aku boleh jawab. Assalamualaikum. Stay tune. كما ربياني صغيرا Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka
كما ربياني صغيرا Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Mak letak pipi mak kat telefon, Ibu nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ibu nak cium. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak peluk dia dan saya nak cium dia. Saya tiba-tiba rindu dek, saya teringat mata mak saya ada kesan kat ujung ni dah menua, ada kedut-kedut sikit. Saya nampak kat pipi mak saya ada kesan-kesan sikit, kesan menua. Saya rindu pipi mak saya nak cium dia. Saya rindu tangan dia yang berurat besar. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, penonton sekalian, kita masih lagi berkudara secara terus daripada Kalam TV di program More Ilmu. Terima kasih ke yang masih setia bersama kami. Ya, alhamdulillah. Okey, untuk segmen seterusnya kita ada soalan daripada para penonton secara live. Tapi sebelum tu, Ustaz tadi macam nak tambah sikit tadi. Ya, betul. Yang Omak tadi kan. Yang Omak tu. Ustaz, saya bagi masa sikit untuk Ustaz ceritakan sikit pasal keutamaan dalam bab ibadah. Allah Ustaz. Rabbi. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan sekalian, Omak ni dia punya tingkatan dia lagi hebat daripada mati syahid. Allah. Mana tinggi lagi Ustaz? Ya, dia punya makam tu up lagi pada mati syahid. Kalau seseorang tu mati syahid, dia akan diberikan banyak keistimewaan. Setiap darah yang menitis itu diampunkan dosa. Allah akan nampakkan dia syurga dia yang dia akan masuk nanti. Kemudian di padang mahsyar Allah akan pakaikan mahkota yang dibuat daripada batu akik, yang mana kalau dikumpulkan isi langit dan bumi ni nak boleh tak pek dah. Mahal, priceless. Orang Ombau cakap. Ya. Orang bila cakap jawab. Ni dah. Kan priceless kan. Sah betul. Jadi banyak. Tetapi kok dialah neraka ke mak abah. Tak ada apa. Syahidnya itu tidak dihitung. Sekiranya dia dihakum pada mati ya. Allah. Inilah tuan-tuan dan puan sekalian, siapa yang ada mak abah, dia mak abah tu pintu untuk masuk ke syurga. Pintu ke dunia ni. Ya. Allah. Pintu untuk masuk ke syurga, tuan-tuan. Jangan abaikan. Bertuah beruntung siapa ada mak abah. Bola lelok, jaga lelok. Kan? Wala takul lahum uffin. Walaupun
perkataan jangan kau keluarkan. Jangan pernah keluar. Ya. Kau nak tebak tutup mulut. Makanya Allah sebut dalam Quran, jika engkau sampai waktu tua, makna kita dah tua. Mak kita lagi tua. Ya. Kan? Pada waktu tersebut hendaklah engkau apa? Engkau buat layan mak ayah engkau ni dengan cara yang baik. Sebab apa? Pada waktu tu orang tua banyak dia punya cakadak banyak dia punya kerenah, seolah-olah macam jadi macam budak. Dia kembali ke zaman. Dia Roma mengajuk, dia Roma cembeng, dia Roma jauh hati. Kan kita tak telefon sikit, tak ingat dah kita ngobai. Nak nangis. Sensitif. Lebih sensitif. Allah dah ngobai. Kan? Jadi jangan kita terasa. Pasal apa memang macam tu. Nanti kalau kita tua, kita jadi mak abah pula, anak-anak kita buat macam tu, kita akan terasa. Ya. Jadi makanya kok tak naklah jadi macam tu. Mak ayah dah, kita boleh lah elok-elok. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya kok dia panggil bekerja, jangan tunggu dia panggil, kita panggil dia. Kita pergi ke dia. Ya. Kita telefon dia. Ya. Kan? Telefon, Assalamualaikum mak, ada hal tak ini kau hari-hari telefon tu lah mak, kita risau mak. Terasa macam nak tipu mak sekarang. Ya jangan dah. Sabar-sabar, kita tengah live ni. Jangan buat macam tu dah. Jangan buat macam tu dah. Orang Ustaz cakap, orang adalah Ustaz katakan redha mak ayah ni redha Allah. Ya, redha Allahu fi redha walidain. Dosa besar siapa yang derhaka kepada ibu ayah. Kan? Allah akan tutup pintu syurga bagi orang yang derhaka kepada ibu ayah. Allah Rabbi wa Rabbus. Nauzubillah min zalik. Jadi Ustaz, kita dah ceritakan sikit pasal sini. Okey, untuk segmen ketiga ni kita ada soalan daripada tadi. Siapa tadi, Fik? Kita ada soalan tadi, Ustaz. Kita mana Ustaz secara live ni, para penonton boleh bertanya secara live di komen. So soalan pertama daripada siapa, Fik? Cuba baca sikit. Tengok. Saya ada di sini, namanya Khairi Zudi. Khairi Zudi. Assalamualaikum Khairi Zudi. Apa khabar? Sihat kat rumah? Dia jawab kat komen lah nanti kan. Okey, boleh soalan dia. Khairi Zudi ni tanya Ustaz. Ya. Apakah perbezaan di antara ahli abid dan orang alim? Allah Rabbi. Ni dia. Ada. Maknanya ada beza ahli abid dengan orang alim. Tak sama tu dah. Tak sama. Jangan kata sama tuan-tuan, tak sama tu dah. Tuan-tuan dan puan sekalian macam ni. Untuk menjawab soalan yang tadi tu. Kan, saya datangkan satu hadis sahih. Tu yang kan, ini kita tak main cak yam tunjuk hadis kan. Kita sahih punya hadis. Tuan-tuan, kisah apa? Kisah yang Nabi pernah cerita, kisah taubatnya seorang yang telah membunuh bukan sekat 99 tetapi 100 orang dibunuh. 100 orang? Ya, 100 orang. Saya nak bunuh nyamuk pun takut. Ni orang dibunuh kan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok hadis ni boleh ya baca-baca sikit ya. Ni hadis ni tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cerita kan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita tentang seorang pemuda yang dahulunya telah bunuh 99 orang. Kemudian dia rasa nak bertaubat. Makna dia rasa nak bertaubat tu ada, dia punya rasa nak bertaubat tersebut, maka dia pergi jumpa dengan seorang yang ahli ibadah. Kan? Ahli ibadah. Dia pergi jumpa, maka dia tanya ke orang tersebut, ke ahli ibadah tersebut, "Tuan, saya ni nak bertaubat boleh tak?" "Boleh," orang tu jawab. "Boleh, ngobai boleh." Kan? "Kau buat apa dah marin?" "Saya bunuh 99 orang." Allah! Banyak bonan. Ya Allah. Terkejut. Ahli ibadah tu terkejut tuan-tuan, tapi tak sampai terkejut borok tu dah, terkejut saja ya. Jadi Allah. Borok tak ada kat situ. Tak ada terkejut je. Kan? Jadi Allah terkejut je. Kalau macam tu lah kan. Takkan taubat kau diterima. Dia kau bantakkan diterima. Dia bongi. Tikam tahu mati 100. Mati ahli abid tu. Ahli abid tu mati kau nak jadi 100. Jadi orang yang mangsa ke 100. Ahli ibadah tersebut tuan-tuan. Pasal dia jawab macam tu. Dia ni membunuh ni macam kerja dia macam potong bawang je. Dah biasa. Dah biasa. 99 ni bunuh kau setakat lah seorang ni Allah. Kocik lah. Makanya tuan-tuan kemudian dia pergi pula jumpa dengan orang lain. Iaitu seorang ahli yang dinamakan dengan ahli apa tadi tu? Alim. Kemudian orang yang berilmu lah alim ni. Orang yang berilmu. Dia pergi tanya kan, aku nak bertaubat, boleh tak? Boleh. Apa yang kau buat? 100 orang kau bunuh. 100. Tadi 99. Yang tu kau nak kan jadi 100. Kan? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ahli yang alim tersebut menjawab, Allah selagi engkau hidup belum ada dua keadaan.
Pertama, nyawa sampai ke halkum. Yang kedua, matahari naik belah barat. Lagi dua ni tak terjadi, pintu taubat Allah buka. Bertaubatlah. Maka bila dia dengar macam tu, cuba bagi tip-tip macam mana nak bertaubat supaya nanti tak ada sekorek jalan ke dah. Betul. Kan? Jadi dia betul-betul menyusun bertaubat lah tu. Jadi orang tu, orang ahli ilmu tu ngabah kat dia. Kan? Kau kena keluar daripada lingkungan engkau tu. Tuan-tuan, kenapa dia ngabah macam tu? Tuan-tuan, kita contohkan orang isap dadah. Okey. Orang isap dadah. Kan? Dia isap dadah kat kampung dia. Dia kena takap masuk ke penjara lah ke CNC, ADK tu lah. Nak sebut payah warna kan. Pusat senja macam tu lah. Kan? Masuk ke situ. Bila masuk ke situ tuan-tuan, balik dia. Bila balik dia tuan-tuan, balik kampung dia, orang pun cakap, weh, Siman dah balik. Minta maaf ni Siman tak ada hubungan dengan tu dah. Man lain bukan man dah. Kat Zimbabwe tu. Kan? Man lain tuan-tuan. Kan? Jadi Siman dah balik. Weh, macam mana? Kita kena simpan ni tong-tong gas ni. Posi-posi buruk tu kena simpan. Pasal apa kau hilang? Dia rembat di Siman. Dia rembat di Siman nanti tu. Jadi kau kena keluar. Orang ilmu ni apa? Kau nak berubah, kau kena keluar. Kalau kau stay, nanti geng-geng lama kau datang. Oi Man, macam mana? Tak rindu ke? Kan? Man pun aku dah tak ada dah. Beriman mana? Biasa dah sikit. Sehari, 2 hari, 3 hari kantoi tuan-tuan habis. Uyup tuan-tuan break perangai lama. Jadi ahli ibadat apa ni, ahli ilmu tu apa? Suruh keluar. Jadi dia pun keluar. Ditakdirkan oleh Allah. Mati dia tengah jalan. Allah. Turun 2 malaikat. Satu yang nak bawa ke neraka, satu yang nak bawa ke syurga. Turun. Kenapa? Satu yang nak bawa ke neraka, nak bawa ke neraka lah. Ni 100 orang ni bunuh. Kan? Yang nak bawa ke syurga ni ke syurga. Jadi, dua-dua ni confused. Kau pun ada. Kau pun ada. Kenapa kau ada? Aku nak bawa ke neraka. Aku nak bawa ke syurga. Macam mana pula ni? Tak apa, kita berjumpa. Ya Allah, macam mana ni? Macam inilah. Kau ukur tengok tompek yang dia tinggal, makna kampung dia tu, dengan tompek yang dia nak boi. Kan? Yang mana dokek, itulah keputusan ni. Makna misalnya dokek daripada kampung dia, neraka dia. Neraka lah dia. Kalau dokek dia dah sampai ke Sanon, makna syurga dia. Lekat pun ukur. Jangan tanyalah pakai ukur pakai apa tu dah. Jangan tanyalah buat kerja melekat tak payah tu dah. Kan? Jadi ukur rupa-rupa dah dokek dengan nak poi yang topik nak bertaubat tersebut, kan? Jadi makanya dia bawa ke syurga. Nak ngubah apa? Nak ngubah ahli ibadah dengan ahli ilmu adalah merupakan yang perbezaan. Kan? Berbeza tuan-tuan. Kan? Orang yang beramal tanpa ilmu, al-ilmu bila amalin kal kereta bila steering. Oh, betul tak tu? Tak bergerak lah kereta tak ada steering tu kan? Kelongkang. Ke laut. Ilmu bila amalin, tanpa amalan, seperti, kan, ini bukan hadis lah, kan, kata-kata kan, seperti kereta tak ada steering, hidup, tapi nak pergi ke mana? Tak boleh pergi mana. Kau kita masuk gear tuan-tuan, kau tayar tu kelongkang lah dia. Kan, kita nak kena tak apa, steering dia ada. Kan? Jadi macam mana tu Ustaz? Allah Rabbi. Itulah Ustaz perbezaan. Itulah beza dia. Ya, makanya orang yang beribadah dengan ilmu lagi baik daripada orang beribadah tanpa ilmu. Dapat Khairi Sudi? Habis tak? Jawab tak? Alhamdulillah jawab tu. Kita ni nak beramal kena berilmu. Yo, kena ada ilmu. Dah ada ilmu, kenalah beramal. Ada. Soalan kedua ada. Ada soalan. Ada lagi. Ada. Kita terpaksa jam dah Ustaz. Allah. Jadi saya tengok soalan ni ada satu gini daripada Zarif Iqmal ni. Assalamualaikum Zarif Iqmal. Okey Ustaz. Jadi sebenarnya tadi Ustaz dah kata tak diterima. Dia kata Ustaz, bagi tahulah Ustaz. Kita ni bulan puasa ni kita double up kita ibadah. Kita bergosak tadi kan? Macam mana kita nak tahu Allah ni sebenarnya Allah terima amalan kita? Apa tanda-tanda ni Ustaz? Tanda-tanda. Terima kita punya tarawih, tadarus, solat, puasa kita. Ustaz cerita sikit. Sonang yo. Sonang kan? Ustaz. Allah terima ibadah. Pertama untuk pastikan Allah terima ibadah ni, pertama kita kena memenuhi syarat ibadah yang kita buat. Lengkap ibadah. Katakanlah kita semayang. Semayang berapa rukun ni? 3 boleh Ustaz. Boleh. Ustaz Luqman. Lain kali kan ayah tu dah panggil dia ya kan asal anda. 3 boleh. 3 boleh. Makna kita buat 3 boleh tu tanpa meninggalkan satu pun lengkap Allah terima.
Alhamdulillah. Makna lengkap kita punya ibadah tu, Ya. insya-Allah Allah terima. Macam kita buat haji. Kita pergi buat haji. Kan bergasak buat haji, tiba-tiba tinggal rukun. Di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah. Kan ni habis duit ni. Betul. Habis duit ni ribu kapan ni habis. Kan tiba-tiba tak buat wukuf di Arafah. Kan balik dia. Dah balik dah haji dah. Dah haji. Kan? Wukuf macam mana? Wukuf tak buat tak sampai lah. Ramai bonus. Jadi bila wukuf tak buat, makna amalan tak diterima. Tak sah. Pasal apa? Pasal tak lengkap dia punya rukun ni. Itu yang pertama. Yang ada pertama. Yang kedua, Ustaz. Ada yang kedua. Yang kedua jangan buat bodoh-bodoh yang kita ngobar tadi tu. Yang 3 bodoh yang semua menunjuk tu fitnah sedang buat. Jangan buat. Tinggalkan benda itu ya. Maknanya sempena bulan Ramadan ni orang kata madrasah Ramadan. Tapi yang hati kita tinggalkan penyakit tadi itu. Maknanya selepas bulan Ramadan ni dah tak ada dah. Ya, dan kita kena maintain. Ya, jangan beribadah untuk Ramadan. Beribadah untuk Allah. Kena ingat tu. Jangan balik. Jangan. Itu perkara yang kedua. Ada perkara yang ketiga tak? Tak ada. Pasal apa? Ini yang syarat yang paling besar. Pertama, ibadah tersebut kono ikut syarat dia. Yang kedua, jangan buat benda-benda yang kita nyatakan tadi. Yang tiga tu. Kalau nak masuk yang tiga ni, ikhlas. Ikhlas dalam hati. Yang paling penting ikhlas. Ikhlas dalam ibadah tu menunjukkan amalan kita terima ke tak? Ikhlas. Kenapa? Saya cerita satu lah. Satu cerita kan. Cerita apa benda ni? Satu kisah kan. Boleh ada masuk ke ni? Ada. Saya bimbang motor tak ada masuk. Tapi sebelum Ustaz kisah, kepada tuan-tuan jangan lupa share kita punya rancangan. Ustaz nak kobarkan lagi ni. Like, share and comment. Okey Ustaz. Loceng ini lupa. Loceng. Kan? Last minute Ustaz. Last minute kan. Okey. Jadi kisahnya macam ni. Harun Ar-Rasyid. Ada seorang isteri namanya Zubaidah. Harun Ar-Rasyid ni dia punya pusat pemerintahan dia ke Baghdad. Kan? Baghdad jauh sana lah. Ada ke antah-berantah punya nagari kan. Kalau Lahore dokek lagi. Baghdad jauh. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian ya punya jauh kan. Jadi Zubaidah ni buat satu perkara yang paling hebat. Iaitu dia ngarahkan supaya dia gali terusan daripada Baghdad sampai ke Mekah. Beribu kilo tu. Betul. Kenapa? Sebab orang nak pergi Mekah, jadi tak payah risau tentang air. Air dah ada sepanjang jalan tu. Sepanjang jalan tu ada. Punya jauh tuan-tuan, ribu kalau tuan-tuan pergi, masih ada lagi di punya kosan-kosan itu. Kan? Tiba-tiba dan dinamakan terusan Zubaidah. Pendekkan cerita pasal masa tak cukup, meninggal Zubaidah ni. Meninggal Zubaidah satu malam, seorang abid ahli ibadah, seorang alim bermimpi jumpa Zubaidah kat Sanun. Kek mana syurga? Kek Sanun. Kek mana di dalam dia lah. Dalam dia lah. Di mimpi ni. Kan? Ditanya kat Zubaidah tu, kau Zubaidah? Macam mana kau sekarang? Allah. Payahlah. Kenapa pula payah kau buat satu tugas? Benda yang baik. Terusan ribu. Kan? Yelah memang. Tapi yang silap aku letak nama aku. Allah. Rupa kan? Kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana kita nak nama, tak dapat apa. Allah Rabbi. Nampak tak ikhlas? Ikhlas tu kunci bagi ibadah. Makanya satu last. Makanya Sayyidina Umar diketahui oleh orang yang dialah yang letakkan barang-barang di setiap pintu di rumah pada waktu pemerintahan dia lepas dia meninggal dunia. Makna lepas dia mati, baru orang tahu. Oh, rupanya Umar yang letak makin boreh apa semua. Pasal apa? Bila dia mati dah tak ada lagi. Makna nak khabar apa? Ikhlasnya dia. Itu dia. Jadi kepada adik Kemal, insya-Allah kita tadi dah jawapan. Ada 3 perkara. Lengkap. Lepas tu jaga masalah hati ni. Yang ketiga, ikhlas. Ya Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita akhir ni, bagilah saya kesempatan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah sana yang tengok ni, tolong like, share and comment. Kepada tuan-tuan juga yang mana yang bermurah hati di bulan Ramadan ni, tolonglah memberi sumbangan kepada Kalam TV supaya kami dapat melaksanakan program ini terus menerus dan mungkin juga program-program lain. Betul tak? Selain tu, kita nak panggil penaja. Penaja di luar sana yang ingin menaja
program Moreh Ilmu. Maknanya Ustaz, kalau tiba-tiba ada sesiapa yang tanya, Ustaz, cantik semalam nak taja lah Ustaz. Maknanya dia boleh DM kepada Kalam TV untuk dia menaja. Kita insya-Allah kita akan buat bersiri-siri Ustaz. Benda ni benda ilmu Ustaz, benda yang baik Allah suka, Nabi suka kan. Ya betul. Majlis ilmu ni Ustaz, macam contoh kita kat sini orang kat rumah malaikat turun mendoakan semua yang dengar. Betul Ustaz? Betul. Jadi kalau penaja ni pun dia akan dapat doa yang sama. Ya, Betul Ustaz? Betul. Jadi kalau pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mana tengok hari ni, sebenarnya kita dah menghampiri waktu penamat. Dah nak habis dah. Dah habis dah bos. Sebenarnya dah habis. Dah nak habis dah. Dah nak habis. Tapi bukanlah siri ni habis tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan masih boleh tengok pada esok-esok siri yang seterusnya. Kepada tuan-tuan dan puan-puan di rumah, jangan lupa Kalam TV untuk Moreh Ilmu. Teruskan stay tune bersama kami di Kalam TV. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama, betul? Di waktu yang sama pukul 10 suku. 10 suku setiap hari. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Maknanya selepas kita solat tarawih semua tu boleh tengok dekat FB Live Kalam TV bersama tetamu istimewa yang Ustaz. Macam Ustaz kita ni lah. Jadi macam inilah Afiq kan. Kita buat kelainan sikit untuk pengairan ni Ustaz kan. Ya. Kita nak barakah dalam ilmu kita, minta Ustaz doa sikit. Allah Rabbi. Doa menutup boleh Boleh datang menutup Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلم والحمد لله رب العالمين. Buat terakhirnya tuan-tuan, bagi pihak Kalam TV mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustaz jemputan kita, Ustaz Aminuddin, betul Ustaz? Betul. Orang yang begitu energetik hari ini daripada bahagian kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Betul. Juga kepada rakan saya Saudara Afiq. Hari ini terima kasih banyak bersama-sama kita menyampaikan ilmu tentang bergasak buat amal Allah terima atau tidak. Jadi pada tuan-tuan di rumah, saya tinggalkan satu hadis, barang siapa yang nak kebahagiaan di dunia, tuntut ilmu. Siapa nak bahagia di akhirat, tuntut ilmu. Maknanya ada dua-dua, tuntut ilmu. Bersama Moreh Ilmu. Kita tuan-tuan di rumah, Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk siri seterusnya.